Assalamualaikum, selamat petang, selamat berhujung minggu. Kembali lagi bersama dengan kami Dua Ezri Mukriz dalam Borak Tesi Peng. Dua suku petang Astro 122, My TV 122 dan kami orang juga bersiaran secara langsung dalam Facebook. Kini tu like, comment and share. Don't forget. Okay? Facebook ni, Facebook TVS. Facebook TVS. Pada habis. Aduh. Okey, Mia. Oi. Hari tu Ahad berapa bulan? 12, 14, 11. 12, 11. Sikit mari dekat Sarawak dikejutkan dengan kegelapan, guys. Oh, yes. Blackout pukul yes. around pukul berapa? 9.30 lah, 9.30. Kadang pukul 10, kadang area aku lah, area kau, area sama. And then it lasts for 15-20 minutes. Yeah, 20 tahu minutes. Tahu kau apa punca? Tahu kau? Oh, tahu puncanya teh sebab ada trip di 275 kilovolt Murum transmission line. Ada trip di plannya. Jadi trip ialah menyebabkan kegelap-gelitaan di beberapa kawasan di Sarawak macam Kuching, kami orang, Seri Aman, Seri Kem, Muka, Sibu, Bintulu and some parts of Miri pun kena. Tetapi pihak Sarawak Energy terus atur. Yes. Quick restoration. So by 10:30 settle. Everything is settled. Orang baru nak sembahyang Allah. Blackout Allah. Beliak. Sembahyang akhir aku. Okeylah, ayah blackout. So hopefully everything went well. Saya dah lagi lah blackout dalam masa 2-3 hari tu lah. Okay. Alright. Berita Copa sukan. America. Yes, pagi tadi Argentina. Yes, menang pukul 8 menjulang pagi. trofi Copa America. Mengalahkan Brazil 1-0, guys. Yeah. 1-0. 1-0 aja. And then hopefully this is the best season untuk Messi lah. Mungkin next Copa season Messi dah sedar lagi. Aku rasa pun dia akan retire lepas tu. Dah menjulang trofi dah lah. Wait lah macam malam okay, ya, Copa. Jangan pagi lupa, esok. malam tu Euro 2020 akan melabuhkan tirainya dengan final Italy versus England, right? Betul. Okay. Masih confident je. Italy versus England. Kau tahu BTS opening je kan? Aku nak langkah kau 3 pagi lah aku bagi. Tapi sebelumnya ada Wimbledon men's single final, Djokovic versus Matteo Berrettini. Tenis jarang sikit lah. Tak akunya Euro. Okay. Alright. So everyone, dive into our first current issue for the day and talk about our pemain sape kita, Miss Alena Murang. Siapalah saya kenal dengan Miss Alena Murang, okey? Nya telah memenangi International Music Video Awards di Britain untuk kategori Best Asia and Pacific Music Video and Honorable Mention for Best Costume. Untuk music video Warrior Spirit. Yes. Jom kita nanggalo music video Warrior Spirit ya. Tahniah kita ucapkan kepada Alena Murang. Bukan calang-calang anugerah yang dimenang oleh Miss Alena Murang. And then video music tu sebenarnya didirect oleh cousin pun Sarah Lois Dorai. Okay, and then tu lagu tu adalah antara many songs inside her new album lah, Sky Songs nama albumnya. So congratulations again Miss Alena. We are so proud of you. Alright, so next pasal what's viral. Okay, tu. Aku tahu lah, maknanya scam ke sih, tapi actually si scam. Nang benar. Okay, seorang seller tu
nya selalu kita dengar sellernya jual makanan lah online apa semua baju. Yes. But then nya tu menjual kata-kata semangatnya dengan harga 20 sen. Aku tetap tak ada orang beli. First orang ingat scammer. Aku dah tetap. Aku macam ni lah orang nak beli juga kata-kata semangat beli dalam online. Betul tak? I mean, Reganya 20 sen. 20 sen harganya. Tapi ada orang beli bersiap. Pernah sekali tak sold out. Oh, sold out dah. Sold out. But that is something new lah. Nak kita jarang lah tanggal benda ke tu. Ada harganya lain, yang limited edition. Yang seorang pembeli sikit kata-kata seorang. Oh, okay. So, tak dekat sini, dekat Malaysia ke? Di Malaysia. Okay. So, bila ada orang puas hati, tetap ada orang beri review 5 star. Okay? The review 5 stars, okay? Untuk orang yang dah mungkin kehabisan idea, apa nak dijual, jual lah kata-kata semangat. Zee. Pulang ke aku juga. But then, yalah, something new lah. Nak kata-kata semangat dijual ke 20% pun ada orang beli. Ada orang beli, jangan bingung. Ada orang beli. Polah limited edition, panjang sikit. Mark up lah. PKP tu memang semua benda akan jalan. Alright, so that's that for our current issue dan juga what's viral for the week. And now, kami orang nak relax dulu. Lepas tu kami orang akan kembali dalam Borak Tesi Peng with Did You Know and What's on Twitter. So stay tuned. Borak Tesi Peng. Alright guys, we are back dalam Borak Tesi Peng bersama dengan host anda Ezri Mukris, Mia Hassan secara langsung dekat TVS, dekat Facebook Live TVS pun ada. Kita buka ya Facebook TVS dan tanggal live jangan lupa like, komen dan juga share. Right guys? Alright, so sebelumnya mungkin kita orang terlepas any of our shows, jangan bingung, search je dalam YouTube kami orang ada di YouTube TVS TV MY. Lepas ya, mun kita orang mau tahu any updates kah, perkembangan terbaru kah, apakah, just hit the follow button on Facebook and Instagram sama juga TVS TV MY. And then mungkin kita orang ada idea-idea fresh, ada feedback mau di-share dengan kami orang di tim Borak Tesi Peng. Please do send us an email at borak@tvstvmy. Again, jangan lupa kami orang di Facebook TVS TV Now secara live. Okay, like, comment and share. Okay? Alright. Alright. Did you know? Okay, first tu before tu kami ada share lah this one posting pasal sidak Jepun sidaknya mungkin akan memperkenalkan bekerja seminggu 4 hari je. Now kita bekerja 5 hari. Kita bekerja 5 hari kat Malaysia. Padahal sidaknya plan orang 4 hari. So dekat Iceland. Reykjavik. Sidaknya tengah trial lah untuk kerja 4 hari apa semua. And then resultnya sukses. Yes, itu yang kita mahu. Jangan dulu, kita Malaysia belum. See, at least ada study pakai backup. Ada study, okay, ada research lah. Okay, dan sedang pada, even though kerjanya 4 hari je apa semua, tapi the payment is still sama dekat Iceland. And then trial tu dijalankan dekat Reykjavik City Council. Reykjavik. Aku sedang kawan Iceland. Ayalah aku ngajar. Reykjavik. Aku bawa besi ya. Reykjavik City Council and sida government sedaknya lah yang telah pun dijalankan pada tahun 2015 sampai 2019 lah. Oh, resultnya terbaik gini kata orang. Productivity level either-nya menaik ataupun-nya stagnan, nyasik turun. Eithernya menaik atau nya cemiaca. So nyasik turun walaupun taknya bekerja 4 hari seminggu. Totalnya less stress. Yes. Less burn out, less pressure apa semua. So macam Malaysia do something easy. And then actually Iceland nya dah start pun. Around 86% of the Icelandic workforce nya dah start to implement 4 days a week. And then remainingnya adanya akan step by step lah to do 4 days a week. So Iceland dah try, Jepun mungkin. And then hopefully yalah diperkenalkan semua tempat lah. Alah 5 hari pun okey je kerja 5 hari. Saya dah biasa gila pun. But 4 days is better.
4 days better lah. Allah. Cuti je kerja aku. Alright, so next one is oat. Okay, mun kita ada orang. Mun kita orang ada oat di rumah ya. Tok kami nama dah. Oat bukannya pakai makan aja, okay? Oat tok banyak benefitnya, antioksidan. Pakai kita orang ngacak muka. Macam Ria kami orang ada share air beras, okay? Air beras ya boleh dipakai cuci muka, popular di Jepun tok. Oat pun kita orang boleh pakai, tetapi oatnya bukan oat biasa. Bukan oat. Oat. Bukannya oat biasa, okay? Kita orang mesti pakai oat colloidal oatmeal. Oat colloidal oatmeal tu is the type of oatmeal yang kita orang dah blend, nya jadi kedak serbuk. So benda-benda yang beneficial dalam oat ya is already pecah jadi bila kita orang blend lah. So kita orang ambil yang dah di blend ya, lumahkan ke muka, sebabnya akan moisturize kita orang pun, yang akan melembabkan kita orang pun skin, kita orang pun kulit, and it goes layer by layer. Macam kami ada muka, kami ada muka dry skin, muka yang sangat kering. So I would try lah later. Ambil dah oat di rumah. Try. Bukan sebab kau kurang air, bukan? Aku nak minum air besar. Tong air di mbak kutip lewat ke sinangga. Alright, so next one, Ezri. Ezri. Dekat kakinya nak ke Thailand. Tapi aku dah nukar perceptionnya. Jangan, ada kes positif. Thailand jangan. Okey, India. Bila kita nak pasal India tu, kita usually akan tempat-tempat famous, kita akan tahu Taj Mahal. Yes. Kita akan tahu apa lagi dekat Mumbai, India. ada Shah Rukh Khan. Mumbai. But then actually dekat India ada sebuah pulau tu yang dikatakan pulau cantik, paling cantik di dunia. Kita belajar sikit, itu dia. Wah. Kedai coral tu. Toknya sebenarnya a group of island, you know. Yes, a group of island Maldives. daripada 35 pulau. And then ada orang diam dekat situ, 90%-nya beragama Islamnya. Wah. Yes, and then tempat tu dikenali sebagai Lakshadweep. Yeah, Lakshadweep. So instead of Mumbai, instead of Taj Mahal yang kita tahu, we should go for this type of places lah. Yeah. Kami suka nature ke Datuk. Kau apa aja? Kau nang si pernah nular. Mall memang si pergi. So pulau-pulau ke Datuk, ya aku kuat nak ke Sabah. Ni ada second dose. Alright, so yalah mungkin kita orang cari-cari tempat sini nak pergi tu once the COVID is lifted. Saya dah COVID di dunia tu. Maybe you can consider Lakshadweep di India. Okay? Pulau yang dikatakan pulau paling cantik dekat dunia. Gugusan pulau-pulau lah ke Maldives. Okay. Alright. So, last one, what's on Twitter? Okay, this is a fun fact if you want to know where does your vaccine come from. Kau tahu sini kilang vaksin kau? Ni kau tahu, aku ni vaksin kasi aku pun tahu. Aja sih tahu. Alright. So, kita orang boleh check, okay? Kita orang pun vaksin dari negara ni, and kita orang boleh check menerusi MySejahtera. Tetapi kita orang boleh tunggu, tapi kita orang paksa tunggu sampai second dose. And kita orang mesti tunggu sampai sertifikat yang keluar lah. Okay. Nama informationnya ada dalam sertifikat ya. And then caranya buka MySejahtera, okay? And then kita orang pergi ke My Profile. Lepas ya, scroll sampai debah ya, sampai kita orang temu digital cert ya. Okay, tok kita orang pun MySejahtera lah. Digital cert, copy details ya, manufacturer. Ada tempat manufacturer dalam kita orang pun certificate. Kopikan semua details dalam under manufacturer ya. And then Google kannya. Google kannya, and then nya akan direct kita orang ke website NPRA. NPRA tu Pharmacy pun Regulatory Affair in Malaysia lah. And then kita orang cari number batch kita orang. Number batch ada dalam manufacturer pun yang dah di copy paste ya. Tekan download. Now you know where does your vaccine come from. Kami belum tahu sebab kami belum second dose. Aku dah, tapi takut bila tekan tu kilang kah demak kata. Kilang kah demak vaksin kuning kaya.
Katok gitu. kucek kau, katok kucek kau. Kamu ini kejar, katok kucek kau. Alright, so that's that for apa nama teh Borak Teh Sipeng. And then lupa je nak mention about today MMA pun ada fight teh tok teh. Yes, baru Patah langsung tengah mematah hari dengan aku teh. Bukan patah, patah kaki. Patah lah ya. Conor McGregor and then pun siapa lawannya? Dustin Poirier. Poirier. Telah pun menang 3KO lah sebab yalah, menang peri. patah kaki lah. Menang peri. Saya dah lah peri gila berlumurkan darah juga lah game nanti. Alright, so lepas tu Medok Mi akan kembali dengan our guest of the show. So jangan tukar siaran kembali lepas tu. Kekal di Borak Teh Sipeng. Jangan dikekal. Assalamualaikum, selamat kembali bersama dengan Ezri Mukris dalam Borak Teh Sipeng. Kita di second last segment kita untuk hari tu kita ada seorang guest dan guest kita hari tu something ialah yang akan sharekan some ilmu sikit lah instead of kita huha-huha tanya kelakar hati apa semua. Okay, di sebelah kami tu kita ada seorang usahawan budaya. Kita ada Yusuf Jali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kita seorang usahawan budaya and then boleh kan Encik Yusuf perkenalkan diri kita lagi? Ya. Okey, nama diberi Yusuf Jali. Berasal dari Kampung Mang, Semarahan. Orang Semarahan. Dan kini itu menetap di Kampung Sembayang Batu. Si jauh lah, sebelah saja. So, mendapat pendidikan awal di Kampung Mang dan beberapa sekolah lah. Sekolah menengah di Kuching juga. So, now kita pun career is seorang usahawan budaya. So, macam mana kita boleh start dalam this type of entrepreneur? Kini tu kami berkhidmat di Amanah Khairat, Yayasan Budaya Melayu Sarawak. Dan kini tu ada cerita sebaliknya lah. Kata orang masuk sekolah yang bersifat teknikal, si jadi. Masuk sekolah agama, si jadi. So lepas ya bila habis STPM, kami pergi ke coba kita pergi ke yang aliran yang lain, aliran sastra. Aliran sastra, okey. Jadi di sini kita menemui minat kita. Di sini kata orang tak kenal maka si cinta. Wah gitu. Nang bahasa-bahasa nak sastra juga lah. Lebih kurang sedikit lah. Okey, so kita memilih bidang kebudayaan and then kita nang minat ke ataupun kita nang dah aku coba je lah ni tahu pandai one day jadi ke apa macam ni. Orang ninggal nenek kami mari tu nya seh gendang. Okey. Lepas dia juga tukang urut. Bidan orang. Okey. Dan semua hal-hal kebudayaan tu kami dah very familiar lah kata orang. Kita dah tangga dari kecil lah. Dari kecil nangga macam ni orang berubat, berpajung kata orang berkasih limpasan sana limpasan sini. Jadi di sialah timbulnya minat. Kita nangga juga keadaan-keadaan orang dan apa kata orang kebudayaan orang Melayu kita. Jadi di sia minat ya katanya jadi Mekah nak subur. Okey, faham. And then kita pun kira tu major in bukan major lah hanya macam mengetengahkan bahasa Melayu Sarawak, is it? Betul tak? Salah kami? Nya macam tu. Kami pada asalnya kami belajar dalam ijazah sarjana muda pengajar Melayu sosio budaya. Okey. Jadi bahasa tu ataupun dialek tu yang kita sebut tadi dialek Melayu Sarawak tu salah satu daripada dialek yang ada dalam bahasa Melayu yang Kediri. Faham. So logat lah kata orang. Logat kata orang gelanya logat. Yes. Okey, so meaning contoh dekat Sarawak tu berapa banyak bahasa kita tahu. I mean berapa banyak bahasa dialek kita study dialek. Setakat tu yang macam baru-baru kita ada kata orang buatlah program yang berkaitan yang mengetengahkan dialek yang ada di Sarawak tu. Khusus untuk Melayu Sarawak,
kita ada beberapa dialeknya. Ada yang daerah Sadung lain. Yang daerah Semarahan yang lain, pecah-pecahannya ada lagi. Yang Kuchingnya pun lain. Yang lagi juga di Kabung Seratok lain. Di Miri lain. Di Lembang lain. So, makin dalam makin lain lah bahasanya. Makin jauh, makin di utaranya berbeza. Melayu Brunei-nya lain. Vai-nya lain lagi. Berbeza-beza. Oh, faham. So, okey, kita dalam bahasa Melayu Sarawak tu, meaning kita dah tahu lah banyak bahasa Sarawak apa semua. Nak pernah sih kita plan macam be the first one yang akan contoh buka kamus ke, apalah buku bahasa Sarawak ke, untuk pakai dijual dengan orang siapa-siapa nak belajar. Setakat tu memang ada usaha yang dibuat oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka lah. Dan beberapa persatuan orang persorangan yang sedang mengolah benda tu. Dan insya-Allah kita akan jumpa benda tu lah, dan ada pun dah diolah sebahagiannya. Cuma untuk kita kata orang macam ni kita nak jadikan lebih bermakna, lebih signifikan nanti dialek kita tu kan kaya. Bilanya kaya, kita perlu jadikannya sebagai warisan orang kita. Yes. Ya paling penting. Okeylah, faham. Okey. Meaning sepanjang kerjaya kita tu, kita dah pergi banyak tempat lah. Contohlah ambil kecil dekat Sarawak lah. Kita dah mau tahu bahasa-bahasa setidaknya jauh dah lah kita pergi. I mean, seluruh Sarawak kita dah pergi ke? Alhamdulillah setakat tu memang saya dah pergi sampai ke Lawas, ke Lembang, dan juga di Bintulu. Ada beberapa dialek-dialek yang sub-dialek Melayu Sarawak yang ada, yang memang kadang-kadang mun orang Kuching dengarnya lain bunyinya. Contoh. Kabek kadang jarang juga lah nak dengar bahasa tak jauh-jauh nun. Contohnya? Saya tu boleh faham tapi nak bercakapnya ada kurang sedikit lah. Macamnya ada term of wordnya yang sebutannya lain-lain sikit. Macam sidak katane, maitah katane. Itu dah lawas lah. Los dah kabek tu. Sidak lawas. Sidak lawas. Yang biasa kita guna istilah yang kita popularkan dalam program kita, contohnya maitah badudun. Udah. Apa ya? Untuk maitah badudun. Sama maksudnya lebih kurang macam kita sama berami. Ya bahasa apa tu? Berambih, nak macamnya. Bahasa apa ya? Orang kita di lawas. Orang kita di lawas. Okey. Banyaklah. Meaning banyaklah bahasa-bahasa yang kita dah dengar, tapi berapa banyak bahasa kita kelakar senang cerita. Kami masih sama untuk kelakar untuk Melayu Sarawak kita pun lah di Kuching, Semarahan. Badai mu tak pergi tempat-tempat lain, kita ekor cara sedaknya kelakar. Setakat tu, that's why yang saya sebut tadi, dialek Melayu Sarawak yang Kuching tu yang sub Kuching, biasanya difahami ya. Setakat tu alhamdulillah kebanyakan sebagai besarnya memahami apa yang disebut dituturkan oleh kita. Okeylah. Cuma kira bahasa meja kita lah. Meja kita di situ. Okey, faham. Setakat tu lah. Alhamdulillah. Okay, right. Okey, lepas tu Encik Yusof, Mia akan sambung. Mia ada banyak nak tanya kita. So, kita akan kembali lagi lepas tu dengan Encik Yusof. So, kekal di Borak Tesi Peng. Alright. Kita nak rehat jap. And kita kembali lagi bersama dengan kami Mia Hassan dalam Borak Tesi Peng. Bersama dengan guest of the show untuk hari tu, Encik Yusof, seorang usahawan budaya. Terima kasih. Okey, Encik Yusof, kami tanya. Sebab tadi kita cerita dengan Ezrina, lain-lain daerah, lain-lain tempat, lain kawasan. Lain kawasan, ada lain-lain dialek ataupun lain-lain logat. Yalah. Macam ni nak mezanya tu sebenarnya. Kak ada ujungnya, mesti ada OO kah? Gini. Pertama sekali kita mau faham bang tu. Perbezaannya tu ni adanya I, adanya O, adanya seperti sebutan baku standard pun ada. Okey. Jadi perbezaan-perbezaan itu sebenarnya dipengaruhi oleh
geografi. Satu kawasan yang mungkin jadi bagai gunungnya lain, di lautnya lain. Bilanya bekerja di lautnya, laut ombak yang kuat, ada mempengaruhi sebenarnya. Oh ya kah? Ada. Oh macam ni. Jadi macam ada sebutan. Saya beri contoh yang mudah. Macam saya ada nak. Macam kita di Kuching nunggah saya. Ada sinun tadi saya. Ada sebahagian kawasannya saya. Okey. Ada sebahagiannya tempatnya akan nyebut macam aku. Yang lain ada berbeza di sial lah. Kita nangganya based on kata orang, rakan putih indah. Based on, ada based on. Dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah saya sebutkan tadi lah. Yang paling susah, dialek yang paling susah bagi kita di kawasan ni. Yang nya Melayu Sarawak tetapi bunyinya lari. Nah, yang macam tu yang kita nanggap, sejauhnya mungkin ada alunnya di Kediri. Alun-alunannya tu mungkin ada gumoh, ada sidak kampung mana macamnya. Oh ya kah? Ada gumoh. Ada di rumah kedai ya? Ada di rumah. Deh aku. Jadi bila kita pergi di Semunjan, rasa kita pergi ke tempat lain lagi. Oh ya kah? Pergi di Semunjan rasa pergi Melayanun. Oh, baku. 5 juta. Kedai ya. 5 juta. 3 juta. Yang lain bunyinya. Bunyi orang Terengganu pun ada. Jadi percakapannya ataupun pertuturannya tu sebenarnya kata orang ngembak identiti sikit-sikit daerahnya pun. Mun orang Buyo lain lagi kelakannya. Orang sini Sebuyo. Orang Buyo. Buyo. Sebuyo. Sebuyo. Mun yang pun tulisannya sebuyau. Kita nyebut Sebuyo. Kita tato. Lebih kurang macam ya lah. Okey, faham. Tapi macam di Miri pun alunnya lain je. Lain juga. Benar lalu kita anang kedaya. Ada yang kata orang identitinya Kediri yang memaparkan macam ni cara sebutan lidah sidaknya orangnya. Yang kata orang nisik sama sikit-sikit tu kerananya lain Padang lain Belalang. Lain Padang lain Belalang. Peribahasa orang mari. Yalah. Okey. Sebabnya macam kita di Yayasan Budaya Melayu Sarawak lah. Kita memahami benda tu. Dalam kita nak kata orang memperjuangkan ataupun membantu memajukan kebudayaan orang Melayu Sarawak. Cabarannya bukan kecil. Betul. Cabarannya sangat besar. Faham. Kerana Sarawak yang kita cuba untuk bangunkan masyarakat Melayunya bermula dari Tanjung Datuk sampai ke Lawas. Bukan dikit-dikit anak kata orangnya. Jauh ya. Jauh dan luas, jadi memang cabarannya sangat besar. Dan lebih-lebih lagi kini itu. Nakkah COVID-19? Kubit kata orang. Kubit. Kubit. Jadi kita ada banyak program yang kita buat. Okey. Waktu before COVID lah. Sebelum COVID kita ada banyak program budayaan. Yes. Kita mula pentas Sama Rindu. Kita pakai term Sarawak aja. Okey. Term Sama orang Rindu. kita aja. Sama Rindu. Macam-macam program kita buat. Ya, untuk program untuk mengetengahkan bahasa Melayu Sarawak. Dialek. 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 Maksudnya daripada dalam gendang Melayu kita, bila kita nanggap gendang Melayu Sarawak nya ada specialities-nya di sia. Nya ada keunikan, keistimewaannya. Benda ke bermukun. Yes, mukun. Bertandak juga. Bermukun juga, berpantun, bertandak juga, bergendang juga. Jadi 3 aspek seni dipolah dalam sigit persembahan pentas. Yes. Dan bila kita pergi ke Lawas tahun 2017, orang siam ada apa tahu kita? Kedak ngembak kampung budaya pergi ke Lawas ni. Bayangkan ni, yang ada kedak ngembak kampung budaya pergi ke dataran Sunda di Lawas. Di Lawas. Syok bakon ni katanya. Lalu keluar. Bunyinya kedak rakas apa? Nya ada lainnya lagi disebut sejarah. Kata orang apa yang berlaku hari itu ialah kesan-kesan daripada sejarah nenek datuk moyang kita mari. Ya pun meri impak lah kepada adanya pun bahasa adanya, dialek adanya. Okey. Minta maaf saya hari itu baru
sakit suara, tak apa-apa, tak sehat suara aja lah. Tapi badan sehat. Oh, sudah hal. Sudah hal, jangan bingung. Okey. Apa nama Tek? Kita ada molah macam orang-orang di rumah yang nak belajar kah? Macam ni nak belajar hal direct Sarawak, kita ada molah kelas kah? Apakah? Bengkel online kah? Ya, untuk orang kita, orang Sarawak, di sini jangan pergi ada kedai tu. Sama adanya di England nukah? Oh. Nak panel malam tu. Oh. Sama adanya di Itali nukah ataupun di mana-mana ada di seluruh dunia tu. Yang nak nangga, kita ada buat satu program dan kita beri nama Sama Kata Kelakar. Sama Kata Kelakar Melayu Sarawak antara daerah. Oh, panjang lah. Udah ada di pola kita dalam 3 hari yang lepas. Oh, baru juga. Boleh nangga di Facebook live yang kita buat lah. Yang menghimpunkan yang saya sebut tadi lah, ada wakil dari Sadong. Ada wakil dari Seribas. Okey. Tok Bukit Po tadi. Kita nyebut tu paha nak. Paha tu. Sidak Seribas nyebut. Saya terkejut malam dia live-nya pada. Kami orang sudah nyebut tu paha tu. Po tanya. Po tanya. Doktor Presiden anak Seribas. Dan ada banyaklah versionnya tu. Yang disebut variant. Variant. Dialect. Variant sub-dialect Melayu Sarawak. Variant sub-dialect. Kita kumpul sidak bayi. Sidak bayi. Sidak Lembang. Lembang. Okey. Sebut Lembang. Lembang. Sidak Lawas. Lawas. Sidak Lawas kata ni. So, boleh recall di lah kita langgar apa yang telah kita kongsikan, informasi yang kita sampaikan. Dan selepasnya juga, lepas tu kita ada lagi Sama Kata Kelakar Melayu Sarawak antara bangsa. Antara bangsa lagi. Okey. Jangan heran, kelakar orang kita di Sarawak tu, di Kuching, Semarahan, dekat nak sama dengan Dak Sambas. Kita jemput juga Sidak Sambas. Kabupaten Sambas, Sidak Sentang. Kabupaten. Brunei kita ada jemput. Apa lagi? InsyaAllah kita akan bawa juga daripada saudara kita di Melayu Madagascar, Cape Town. Cape Town. Di Cape Town ya ada juga orang Melayu. InsyaAllah kita akan kongsikan bersama. Jadi kita akan nanggal kata variant. Macam-macam dialek di Sarawak. Melayu Sarawak. Okey, kita orang boleh check it out lah. Dan sikit lagi, jangan dulu alun nak check out jatuh. Apa? Okey, boleh. Okey, kita program tu di Pola bersebenda dengan I-Bulan Melayu Sarawak 2021-nya I aja. Secara online, okey. Si ada bayaran apa free semua. Online di rumah. Okey. Sambil-sambil kita duduk duduk tegak di rumah, tergele-gele, bagus kita langgan macamnya. Ada juga ilmu, ada juga input untuk kita. Betul. Ada juga ilmu peri lagi ya. Sambil makan durian dengan sagun. Jangan Abi. Jangan tu. Perigip kah sagun? Ya Allah, alam dah tanya dengan orang. Okey, pesanan kita kepada penduduk-penduduk kita di Sarawak, lepas saya penonton bola TSP yang ingin nak belajar bahasa Sarawak. Dialek Sarawak. Salah, dialek Sarawak. Let's go. Okey, kata orang Mesiam hari nyebut nak berdayung biar pandai belajar menimbang pengayuh. Okey. Faham ke tak? Mesti belajar nimbang. Nak belajar berdayung biar pandai nimbang pengayuh. Apa maknanya? Orang tua nanya, apa maknanya? Kita si tahu, maka si kenal. Si tahu, si kenal. Bila si kenal, si cinta. Betul. Bila si cinta. Dialek kita, budaya kita ialah kekayaan bangsa kita. Betul. Warisan orang kita. Yes. Jadi bukan kita siapa. Bukan kita siapa lagi yang nak memperjuangkan. Betul. Dan lepas tu mungkin insya-Allah kalau dibuka kata orang ilham di VS kah, datang nyamolah sikit program yang untuk memperlihatkan kepelbagaian tu dialek orang kita tu, sub dialek di Melayu Sarawak banyaknya ada di Melayu Brunei-nya lain, Seribasnya lain, Seratok lain, Kampung lain lagi, Saike, Sadong, Vai di Bintulu lain, Lembang pun lain, di Meri pun lain. Betapa hebatnya orang kita
Di sialah kita cuba nak mengetengahkan barang-barang tu, perkara tu supaya boleh menjadi kebanggaan dan melangsungkan keunggulan bangsa kita insya-Allah. InsyaAllah. Mun betul kata Cik Yusuf teh, semun bukan kita, siapa lagi? Siapa lagi nak memartabatkan dialek-dialek sub-dialek yang ada di Sarawak tu. Okey. Terima kasih Cik Yusuf. Terima kasih banyak-banyak. Kami orang sangat menghargai usaha kita untuk memartabatkan dialek kita. Terima kasih juga TBS sudi jemput saya. Terkejut saya dijemput Sidat TBS kok. Ya Rabbi. Terima kasih juga yang kami orang menangga kita di sini nak salam orang kampung. Salam orang kampung semua. Terima kasih nangga. Kampung Mang. Oh kampung Mang. Kasbah Semayang Batu dan nangga juga. Oh dah. Alright. Bye. So thank you everyone. Terima kasih kepada kita orang di luar yang nangga borak teh Sipeng. Esok macam biasa 2.15 petang di Astro saluran 122 My TV 122 bersama dengan Fir Afandi dan juga Marzella Sigai. Kami Mia Hassan dan Ezri Mukris akan bertemu dengan kita orang pada hari Jumaat minggu depan. See you tomorrow. Terima kasih. Borak teh Sipeng. Macam ya peng.